Salam sejahtera. Leukemia mieloid kronik atau CML, SIE kronik mieloid leukemia. Apakah perkara asas yang perlu diketahui oleh pesakit tentang keadaan ini? Bagaimanakah rawatan asasnya dijalankan? Semua perkara ini akan diterangkan secara terperinci dalam bahasa yang mudah melalui video ini. Seperti yang Anda sedia maklum, kanser darah terbahagi kepada dua kategori yaitu akut, dan kronik, SIE kronik, serta terbahagi kepada mieloid, dan limfoid. Melalui kombinasi ini, pelbagai jenis kanser darah boleh berlaku seperti leukemia mieloid akut, AML, leukemia mieloid kronik, CML, leukemia limfoblastik akut, OL, dan leukemia limfosipik kronik, CLL. Dalam video ini, kita akan memberi tumpuan khusus kepada CML. Secara asasnya, ini adalah sejenis kanser darah. Ia merupakan kanser pada sel tunjang, stem cells, yang berada di dalam sumsum tulang. Jika Anda melihat gambar rajah ini, apabila sel tunjang berkembang menjadi sel mieloid seperti sel darah merah, RBC, granulosit, atau monosit, masalah mula timbul dalam proses pembentukan tersebut. Dalam rantaian ini, sel-sel tidak normal berhasil dan akhirnya bertukar menjadi kanser. Kanser ini kebanyakannya berlaku dalam kalangan orang dewasa dan risikonya meningkat seiring dengan peningkatan usia. CML dalam kalangan kanak-kanak adalah sangat jarang berlaku. Sepanjang kejayaan perubatan saya hanya pernah melihat 3 kes CML pada kanak-kanak. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat perubahan revolusioner dalam rawatan CML. Jika 20 tahun dahulu satu-satunya pilihan rawatan kita hanyalah kemoterapi, hari ini dengan hanya beberapa jenis ubat tablet, CML boleh dikawal sepenuhnya selama bertahun-tahun. Malah bagi sesetengah pesakit, tablet ini boleh dihentikan selepas tempoh tertentu dan pesakit dapat menikmati jangka hayat yang normal. Sebelum kita membincangkan CML dengan lebih mendalam, penting untuk kita memahami bagaimana seorang pesakit CML datang berjumpa doktor. Tiada pesakit yang datang dan terus berkata bahawa mereka menghidap CML dan memerlukan rawatan. Mereka biasanya hadir dengan beberapa simptom dan tanda penyakit tertentu. Simptom-simptom ini berpunca daripada gangguan dan kerosakan pada fungsi sumsum tulang. Ini kerana sumsum tulang merupakan tempat penghasilan hemoglobin, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Apabila hemoglobin berkurangan, pesakit akan mengalami keletihan yang melampau dan sesak nafas. Apabila sel darah putih tidak berfungsi dengan baik atau berkurangan, jangkitan kuman, infections, kerap berlaku, seperti jangkitan saluran kencing atau jangkitan yang berulang-ulang. Apabila mengambil antibiotik ia mungkin pulih, tetapi jangkitan tersebut akan datang semula. Selain itu, sakit tulang juga boleh berlaku kerana sumsum tulang di dalam tulang berkembang biak terlalu cepat sehingga menghasilkan tekanan dan kesakitan. Apabila platelet berkurangan, pendarahan boleh berlaku dari mana-mana bahagian badan. Khusus untuk pesakit CML, organ yang dipanggil limpa, spleen, akan membesar dengan ketara. Apabila ia membesar, ia memenuhi ruang yang besar di dalam rongga perut. Akibatnya, perut tidak mempunyai ruang untuk mengembang dan pesakit tidak boleh makan dengan banyak, seterusnya menyebabkan penurunan berat badan yang mendadak. Pesakit juga mungkin merasakan sakit seperti ditarik, dragging pain, pada bahagian kiri perut. Hilang selera makan, penurunan berat badan, sakit pada bahagian kiri perut, disertai dengan jangkitan kuman, pendarahan, demam, sakit tulang, dan kadangkala sakit sendi merupakan simptom biasa yang dialami oleh pesakit. Di samping itu, berpeluh pada waktu malam, night sweats, juga merupakan tanda yang sangat kerap dilihat pada pesakit CML. Mengapakah CML berlaku? Apakah puncanya? Seperti kanser lain, pada CML berlaku kerosakan genetik atau DNA yang khusus pada sel. Ini menyebabkan sesetengah gen berfungsi secara berlebihan dan luar biasa. Mengapa perkara ini berlaku secara tepatnya tidak dapat dipastikan, dan mengapa ia berlaku pada individu tertentu juga tidak dapat dijelaskan dengan pasti. Apakah yang dimaksudkan dengan mutasi atau kerosakan kromosom ini? Setiap sel dalam tubuh manusia mempunyai 23 pasang kromosom, iaitu 46 kromosom secara keseluruhan, di mana separuh berasal daripada bapa dan separuh lagi daripada ibu. Dalam kes CML, kromosom 9 dan kromosom 22 adalah sangat penting. Pada pesakit CML, sebahagian kecil daripada kromosom 9 patah dan bercantum dengan kromosom 22. Keadaan ini dikenali sebagai kromosom Philadelphia, SIE kromosom,
dinamakan sempena bandar tempat ia pertama kali ditemui. Perubahan genetik ini didapati pada lebih 90% pesakit CML. Percantuman antara kromosom 9 dan 22 ini menghasilkan satu gen baharu yang dipanggil gen BCR-ABL. Gen ini tidak wujud dalam tubuh manusia normal dan tidak terdapat pada mereka yang tidak menghidap CML. Namun, pada individu yang didiagnosis dengan penyakit ini, gen baharu yang tidak normal ini akan terbentuk. Gen BCR-ABL ini merangsang sel tunjang darah untuk membahagi dan membiak secara pantas tanpa kawalan. Ini menyebabkan sel-sel tidak normal berkumpul satu demi satu dan akhirnya berkembang menjadi kanser. Berdasarkan pemahaman asas ini, apa-apa faktor yang boleh merosakkan kromosom seperti pendedahan kepada radiasi, bahan kimia berbahaya tertentu, atau perubahan semula jadi kromosom seiring dengan peningkatan usia, akan meningkatkan risiko CML. Mujulah, sejarah keluarga, family history, bukanlah faktor risiko bagi CML. Ini bermakna jika seseorang dalam keluarga menghidap kanser darah, anak-anak mereka tidak mempunyai risiko khusus untuk mendapat CML. Sekiranya Anda mempunyai kebimbangan mengenai kanser lain, Anda boleh mendapatkan nasihat kaunselor genetik. Apabila pesakit datang dan disyaki menghidap leukemia, kami akan menjalankan beberapa ujian asas. Ini termasuk ujian darah lengkap, CBP atau CBC, serta ujian fungsi hati dan buah pinggang. Jika sel tidak normal dikesan di bawah mikroskop melalui ujian darah tersebut, kita akan mengesyaki kemungkinan CML. Bagi mengesahkan diagnosis CML, sel tidak normal dalam darah akan dihantar untuk ujian flow cytometry. Jika terdapat kekeliruan atau sel tidak normal tidak kelihatan jelas dalam darah, kita akan mengambil sampel daripada sumsum tulang. Prosedur ujian sumsum tulang telah saya jelaskan dalam video berasingan. Sila tonton video tersebut. Sama seperti pengambilan darah dengan jarum, satu jarum fas akan dimasukkan ke dalam tulang untuk mengambil sedikit bahagian sumsum yang lembut bagi tujuan ujian makmal. Sampel ini biasanya diambil dari tulang pinggul, hip bone, atau tulang dada, sternum. Sampel sumsum tulang ini akan melalui ujian fas seperti analisis kromosom, ujian Fige, fluorescence in situ hybridization, atau ujian PCR untuk mengesan kehadiran kromosom Philadelphia dan gen BCR-ABL. Tidak seperti leukemia myeloid akut atau leukemia limfoblastik akut, pesakit CML tidak memerlukan ujian tusukan cecair tulang belakang, spinal tapping. Selepas semua ujian darah, sumsum tulang, Fige, dan PCR selesai, kami akan menentukan fasa penyakit CML pesakit. Terdapat 3 fasa utama. Fasa pertama ialah fasa kronik, kronik fasa. Majoriti pesakit dikesan pada fasa ini dan rawatannya agak mudah. Fasa kedua ialah fasa pecutan, accelerated fasa, iaitu fasa peralihan sebelum CML bertukar menjadi kanser akut yang lebih agresif. Fasa ketiga ialah krisis blast crisis, di mana CML telah bertukar sepenuhnya menjadi leukemia myeloid akut. Rawatan untuk krisis blast adalah agresif seperti rawatan leukemia myeloid akut. Fasa kronik dirawat dengan protokol standard CML. Bagi fasa pecutan, rawatan diperibadikan mengikut keadaan khusus pesakit. Matlamat utama rawatan CML adalah untuk mengurangkan bilangan sel yang mengandungi gen positif BCR-ABL di dalam badan atau sumsum tulang sehingga ke tahap sifar atau ke tahap terendah yang tidak dapat dikesan melalui ujian makmal. Bagi fasa kronik CML, kita mempunyai pelbagai ubat moden yang sangat berkesan seperti imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib, dan ponatinib. Maklumat mengenai setiap ubat ini, kesan sampingannya, dan kaedah pengurusannya telah saya sediakan dalam video berasingan di saluran ini. Pengambilan tablet ini secara teratur membolehkan pesakit dalam fasa kronik mengawal penyakit ini dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Ubat-ubatan ini dipanggil terapi sasaran, targeted therapy. Ini kerana ia tidak memusnahkan semua sel baik dalam badan seperti kemoterapi biasa. Sebaliknya hanya menyasarkan dan menyekat gen punca kanser iaitu BCR-ABL. Oleh itu, kesan sampingannya adalah jauh lebih rendah berbanding kemoterapi. Kesan sampingan yang mungkin berlaku termasuklah bengkak pada badan, takungan air, sakit otot, kelesuan, ruam pada kulit, atau dalam kes yang jarang berlaku, pembentukan darah beku. Rawatan biasanya dimulakan dengan ubat seperti imatinib atau dasatinib. Selepas rawatan dimulakan, ujian transkrip PCR-ABL akan dilakukan secara berkala untuk memantau para sel kanser BCR-ABL dalam darah.
Untuk memastikan sel kanser turun ke tahap minimum atau tidak dapat dikesan, ia biasanya mengambil masa antara 3 hingga 6 bulan. Oleh itu, pesakit yang merasakan ubat belum memberi kesan dinasihatkan supaya bersabar. Dalam video berkaitan leukemia mieloid akut atau leukemia limfoid akut, saya ada membincangkan mengenai pemindahan sumsum tulang, bone marrow transplant. Bagi pesakit CML, pemindahan sumsum tulang biasanya tidak diperlukan. Hanya jika semua ubat tidak lagi berkesan, penyakit berulang secara agresif, atau pesakit telah memasuki fasa krisis blast, barulah pemindahan sumsum tulang akan dipertimbangkan. Jika tidak, ubat-ubatan moden sedia ada sudah mencukupi untuk mengawal penyakit ini bagi tempoh yang sangat panjang. Bagi kes CML yang sangat agresif, terapi sasaran boleh digabungkan bersama kemoterapi dalam sebilangan kecil kes. Akhir sekali adalah mengenai ujian klinikal, clinical trials. Saya telah membuat video terperinci mengenai fasa 1 hingga fasa 4 ujian klinikal. Menyertai ujian klinikal memberi peluang kepada pesakit untuk menerima ubat-ubatan terkini yang amat berkesan sebelum ia memasuki pasaran umum. Dalam kebanyakan kes, ujian klinikal memberi manfaat besar kepada pesakit, jadi tiada sebab untuk berasa takut untuk menyertainya. Saya berharap video ini dapat menjawab soalan-soalan lazim yang sering ditanya oleh pesakit mengenai CML. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, sila sertai program Pacarlah kami di mana topik CML ini dibincangkan secara lebih mendalam. Sekian dahulu untuk kali ini. Salam sejahtera.